Okey. Itu kita sampai mana? Sini ya. Hmm, menukar bentuk persamaan garis lurus kan. Kita ada 3 bentuk ni, 1, 2 dan 3. Macam mana kita nak saling tukar bentuk kepada bentuk yang lain dalam 3 ni. Kenapa perlukan 3 bentuk berbeza ni? Sebab ada sebab dia. Contoh kenapa bentuk ini, sebab dia ini mudah nak lihat mudah nak lihat pintasan pada paksi X dan pintasan pada paksi Y. Sebab susunan macam ni kalau pintasan pada paksi X, tengok saja apa yang di bawah X tu A. Itulah dia nombor di bawah nombor pintasan pada paksi X. Kalau apa yang pintas kat Y ni pula, tengoklah di bawah Y ni B tu nombor apa-apa nombor yang mewakili pintasan pada paksi Y. Okey, adalah beberapa latihan ni untuk menukar bentuk yang pelbagai ni. Kemudian uji minda 91B ni. Ini semua orang dah buat Boleh buat Ada apa-apa masalah tak? Berikutnya kita nak teruskan dengan subtopik baru. Bermula dengan soalan, apakah hubungan antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus tersebut? Apakah hubungan antara titik dengan garis lurus tersebut? Okey, tengok contoh ni. Raja 1 dan 2 menunjukkan 2 garis lurus yang dilukis pada satah kertas berdasarkan persamaan garis lurus ini dan ini. Okey, yang ini graf pertama ni. Yang ini graf kedua ni Okey. Telitikan kedudukan titik-titik P, Q dan R pada raja 1 dan 2. Apakah yang boleh anda nyatakan tentang titik-titik P, Q dan R serta garis lurus yang dilukis? Okey, kita ada 3 titik ni. Dua titik ni memang betul-betul duduk di atas landasan garis lurus ni titik R ni tidak. Yang ni 2 titik duduk di atas garis lurus. Yang ketiga ni tidak R. Okey, begini Kalau titik tu betul-betul duduk di atas garis lurus ni, kalau kita ambil koordinat titik tu macam P ni, koordinat dia 40 kan. Maknanya X sama dengan 4, Y sama dengan 0. Kalau kita ambil X sama dengan 4 ni, kita ambil 4 ni, gantikan dalam dia punya nama garis lurus tu. Ini nama garis lurus dia ni. Kita ambil 4, masukkan dekat X. Sebab 4 ni yang dibaca yang pertama ni ialah X kan. Nilai X
yang dibaca kemudian ni nilai y Jadi ini adalah x, yang depan dan yang belakang adalah y Jadi ideanya begini. Kalau kita ambil 4 ni, kalau betul titik ni duduk betul-betul di atas garis ini, maka kita nak pastikan kita ambil 4 ni, isikan dalam x ni, dan ambil y ni sama dengan kosong ni, isikan dalam y ni. Lepas tu kita jalankan operasi tambah macam biasalah. Tambah ke, tolak ke, darab bahagi ke, tak kisah. Sampai dapat nombor last kali. Betul tak nombor last kali akan sama dengan sebelah sini, iaitu 4. Kalau last kali dapat 4, maka betul lah 4 sama dengan 4. Ia memberitahu kita bahawa titik ini memang duduk di atas garis ini. Begitu juga titik Q ni. Kalau kita ambil, kita tahu ni 2 ni ialah diwakili oleh X, dan 1 ini diwakili oleh Y. Okey, macam ni. Kita nak pastikan betulkah titik Q ni betul-betul duduk di atas garis lurus ni. Okey, jadi kita ambil 2, isikan di tempat X. Jadi 2 isi tempat X, dan 1 ni, pasal 1 ni Y punya, jadi 1 ni isikan di tempat Y sini. Lepas tu sama juga kita lakukan operasi algebra sampai dapat jawapan last kali. Betul tak jawapan last kali sama dengan 4? Jadi kalau betul, maksudnya memberitahu titik yang kita ambil tu, titik koordinat yang kita ambil untuk masukkan dalam ni, titik tu memang betul duduk di atas garis, bertembung di atas garis lurus ini. Okey, boleh Jadi kita try. Tengok. Kita ada garis lurus ni, namanya ini X tambah 2Y X tambah 2Y sama dengan 4. Dan kita ada titik P ni. Titik P ialah 4, 0. Maksudnya ialah 4 ni X punya, 0 ni Y punya. Kita akan masukkan titik ini semua ke dalam sini. Okey, X kita gantikan dengan 4, dan Y kita gantikan dengan 0 sama dengan 4. Okey, kita teruskan selesaikan ni. Last kali dapat apa? 2 darab 0, 0 lah kan. Dapat 4 je. 4 sama dengan 4. Betul tak? 4 sama dengan 4. Betul kan? Jadi ini mengesahkan pada kita bahawa titik P ni memang duduk di atas garis ni. Betul-betul duduk atas garis ni. Boleh titik Q ni betulkah duduk di atas garis ni? Macam mana kita nak pastikan? Sama juga kita perlukan nama garis tu dulu. Okey. Kita perlukan titik koordinat Q tu. Q ialah 2, 1. Kita tahu koordinat ni yang depannya ialah X, yang depannya ialah Y. Belakangnya ialah Y sini. Okay. Sama juga kita akan gantikan nilai dalam ni. Di X ialah 2,
dan Y ialah 1. Betulkah last kali sama dengan 4? Jadi kita selesaikan operasi ni. Di sebelah operasi di sebelah kiri persamaan ni persamaan. Okey. 2 darab 1 2 tambah 2 4. Jadi 4 adalah sama dengan 4, betul lah. Memberitahu kita bahawa titik ini, Q ini memang duduk betul-betul di atas garis ini, garis lurus ni. Macam tu lah. Boleh Kemudian kita ada contoh yang ketiga, R ni, yang mana kita tengok memang tak duduk betul-betul atas garis garis lurus ni. Kamu mesti tertanya-tanya, kalau kita ambil koordinat R ni dan masukkan dalam persamaan garis lurus ni, kita akan dapat kiri sama dengan kanan tak? Kalau ikutkan, kita tak akan dapat lah. Kiri tak akan sama dengan kanan. Maksudnya, ideanya ialah titik R ni tidak duduk di atas garis lurus ini. Okey, jadi kita akan buat jalan kira. Keluarkan dahulu dia punya persamaan garis tu. X sama dengan 2Y tambah 4. Kita sediakan nilai titik tu. R, titik koordinat R ialah 1, 2. Yang mana kita tahu 1 diwakili oleh X dan 2 ni diwakili oleh Y. Macam tu. Sama juga kita akan isikan nilai ni dalam persamaan garis lurus. X sama dengan 1 digantikan X sama dengan 1 tambah 2Y. Y sama dengan 2 sama dengan 4. Jadi kita teruskan operasi algebra, operasi matematik ni sampai habis. 2 darab 2 4. 4 tambah 1 5 sama dengan 4. Betul kan ni? 5 sama dengan 4. Sampai kiamat pun tak betul lah. 5 bukanlah 4 lah. Jadi salah. Jadi ini bagi tahu kita apa ni? Kalau tak sama ni bagi tahu kita apa? Bahawa titik ni, titik R ni tidak duduk di atas garis ini. Titik ni, R ni tak duduk di atas, tak bertembur dengan garis ini. Itulah dia. Idea dekat sini ialah kita nak cari hubungan antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus tersebut. Okey. Macam R ni tak ada hubungan lah kan? Tak ada apa hubungan. Seperti P dan Q ada hubungan. Mereka adalah titik di atas garis lurus ini. Okey, boleh Yang ni pun sama ni. Kalau kita test pun boleh. Pertama kita kena dapatkan nama garis ni. Nama garis ni ialah X tolak Y sama dengan negatif 3. Kita salin ni. X tolak Y sama dengan negatif 3. Okey. Jadi mari kita test pada titik koordinat P ni. Kita masukkan dalam persamaan ni. Last kali kiri sama dengan kanan tak? Okey. Negatif 2 X, 1 ialah Y. Ini kita akan masukkan dalam persamaan ni. Dan negatif 2 tolak ni yang ni punya tolak ni. Y ialah 1 tolak 1 sama dengan negatif 3. Okey, selesaikan ni operasi matematik belah kiri ni. Negatif darab 1 negatif 1 negatif 1 dengan negatif 2 combine negatif 3 sama dengan negatif 3. Jadi betul tak kiri last kali kiri sama dengan kiri kanan? Betul lah. Jadi apa ini memberitahu kita ni? Dengan berbuat begini, apa yang kita fahamnya? Bahawa semestinya titik P ni
duduk betul-betul di atas garis ini. Macam tu lah. Okey, Q pula betulkah Q ni duduk betul-betul di atas garis ini? Sama juga, kita akan perlukan nama garis itu, X tolak Y sama dengan negatif 3. Kita akan perlukan koordinat tu, Q tu, negatif 1, 2. Di mana kita tahu negatif 1 X punya, 2 Y punya. Macam tu lah. Jadi kita akan masukkan nilai ni dalam persamaan. Okay, X bernilai negatif 1 dan Y pula bernilai 2, sama dengan negatif 3. Selesaikan. Negatif darab positif, negatif 2. Negatif 2 dengan negatif 1 combine jadi apa? Negatif 3. Jadi betul lah. Okey. Betul lah apa? Apa kesimpulan boleh dibuat? Bahawa oleh kerana kedua-dua ini sama, kiri sama kanan, bahawa betul lah titik Q ini duduk di atas garis ini. Macam tu lah. Okey, kita tengok titik R ni. Ya, kita dah memang tahu titik R tak duduk di atas garis ni. Tapi kalau tak ada graf ni, macam mana kita nak tahu? Kita nak tahu, nak pasti dia ambil sama juga. Kita perlukan nama garis ni, iaitu X tolak Y sama dengan negatif 3. Okey, kemudian perlukan titik ni, titik koordinat R ialah 1, 3. Okey, kita akan isikan dalam ni. X ialah 1, Y ialah 3, negatif 3. Teruskan operasi ni. 1 tolak 3, negatif 2 sama dengan negatif 3. Betulkah negatif 2 sama dengan negatif 3? Sampai kiamat pun tak sama. Jadi negatif 2 bukanlah negatif 3. Ini memberitahu kita apa akan titik ni? Bahawa titik ini tidak duduk di atas garis ini. Titik ini duduk di tempat lain selain duduk di atas garis ni, tidak. Okey, terasing macam tu. Jadi itulah dia. Kita nak pastikan macam mana titik mana duduk di atas garis tertentu. Okey, kita ada contoh ni. Contoh 6 ni. Contoh 6. Nak buat contoh 6 ni. Okey. Ini kita diberi nama satu garis dan kita diberi satu titik koordinat. Jadi soalan dia nak suruh kita cek betulkah titik P ni duduk di atas garis lurus ini atau tidak. Okey, jadi sama, kita akan ambil titik P ni buat masuk nilainya dalam persamaan garis lurus ni. Kita ada titik P 28. Okey. Depan X, belakang Y. Jadi kita akan isikan kita akan isikan Y 8 Y sama dengan 8. X sama dengan 2.
dan tambah 2. Tengok last sekali, betulkah kiri sama dengan kanan? Okey, 8 sama dengan 3 darab 2, 6. 6 tambah 2, 8. Jadi betul lah, 8 sama dengan 8. 8 memang sama dengan 8. Kita bukan nak tahu ini. Yang sebenarnya kita nak tahu bila ini sama dengan kiri sama dengan kanan, persamaan. Yang kita nak tahu ini, bahawa titik P ni memang betul duduk di atas, betul-betul di atas garis ini. Macam tu boleh. Okey, cuba buat B. Semua orang buat B. Betulkah titik P ni duduk di atas garis ini? Garis ini, garis lurus ni. Betulkah? Cuba nak buktikan macam mana? 3 minit semua orang. Sudah? Dapat dah? Husna dapat dah? Husna Afiqah. Aimi. Aimi dapat? Aimi Fahmi. Apa jawapan? Apa jawapan last sekali? Alia. Boleh type type dekat mesej. Apa jawapan last sekali? Kiri berapa? Negatif 16. Yang lain, ada jawapan lain? Jadi belah kiri maksudnya negatif 16 sama dengan 12 kan? Negatif 16 sama dengan 12. Sama tak? Negatif 16 dengan 12. Tak sama lah kan? Jadi tak sama, apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Titik dan garis tu. Okey, bahawa titik ini pasal tak sama tu lah, kiri dan kanan tu memberitahu kita titik P ni tidak duduk di atas garis lurus ni. Dia duduk di tempat lain. Okey, boleh C pun sama. Try buat C. C dan D habiskan C dan D. Lelaki ada, lelaki tak ada ni. Alamak, patut senyap Zafran ada, Zafran. Cuba try C, Zafran. Apa jawapan C? Berapa nilai kiri tu? Dapat dah belum? Zafri pula. Zafran Ikmal. Nasyih. Boleh type type dekat mesej.
Berapa jawapan belah kiri? 1. 1 kah? Yang lain-lain ada jawapan berlainan selain 1? Jadi 1 sama dengan 1. Jadi apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Bahawa titik P ni memang ada di atas garis ni kan? Itu kesimpulannya. Okey. Dan D pun sama. Cuba cari D. Bagi terus kesimpulan. Apa dia kesimpulannya? D. P duduk di atas garis itu atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Sebab kiri tak sama dengan kanan kan? Jadi tidak. Jadi begitulah dia cara nak memastikan mana-mana titik betulkah duduk titik koordinat betulkah duduk di atas garis tertentu. Kalau dia betul maksudnya kiri dan kanan tu kita gantikan sama. Kalau dia tak betul, kiri dan kanan jadi tak sama. Okey, seterusnya kita ada contoh 7 ni. Okey, nak buat ni Kita buat ni. Contoh 7. Rajah menunjukkan garis lurus 3x tambah 5y sama dengan 15. Okey, nama satu garis lurus. Diberi bahawa O adalah asalan. Okey, O ni asalan. Tentukan nilai H. Nilai H. Nilai H ialah pintasan pada paksi X dan K ialah pintasan pada paksi Y. Okey, maknanya dia nak cari nilai H ni berapa? Dia cuma bagi maklumat yang dia bagi nama garis ni. Nama garis ni ini Kemudian dia bagi satu titik tu. Okey. Kemudian dia suruh cari nilai H ni. Ada idea tak macam mana nak cari nilai H ni? Dan nilai K ni. Daripada persamaan ini. Ingat lagi? Tengok ni balik kan. Ni muka surat 231 ni. Tip ni. Tadi kan kita dah bincang. Kalau kita menyusun persamaan itu dalam bentuk macam ni kan. X bahagi apa tambah Y bahagi apa ni sama dengan 1 ni. Maka kita boleh carilah nilai A tu kan. Dengan membandingkan dengan nilai yang ada di bawah X tu. Dan A ni diwakili oleh H kan. Ni A tu adalah H kan ni. H ni Dan B ni, pintasan pada B ni ialah pintasan yang samalah pada K tu. Orang yang samalah. Maksud yang sama. Tukar label je. Okey Jadi ideanya apa? Nak dapat nilai H dan K ni, kita ubah bentuk ni lah kan. Kita ubah bentuk ni kepada bentuk ini. Kepada bentuk ni. Kan kita dah belajar dulu. Jadi macam mana? Cuba ubah kepada bentuk ni.
Yang mana last kali kanan ni jadi mesti jadi 1 saja, 1. X duduk depan, Y duduk tengah. Okey. Siapa-siapa? Apa jadinya? Macam mana nak buat ni? Ada idea macam mana nak buat ni? Supaya ubah bentuk. Okey. Yang ni kita nak ubah kepada bentuk macam ni. X A tambah Y B sama dengan 1 ni. Macam ni. Maknanya ini jadi ini, yang ni jadi yang ini, dan ini jadi macam ni. Kan? Tengok 15 ni macam mana nak 15 ni nak bagi jadi 1. Macam mana 15 nak bagi jadi 1? Bagi 15. Tapi yang lain semua kena berlaku adil lah kan. Pasal kawan ni seorang bagi 15, hak lain kena bagi 15 jugalah. Jadi satu set ni semua ni kita kena bahagi dengan 15 juga. Okey, jadi setiap sebutan kena bahagi dengan 15 macam tu 15 tambah 5y bahagi 15 sama dengan 15 bahagi 15. Macam tu kan. Jadi teruskan. 3 dengan 15 boleh potong tinggal 5. 5 dengan 15 boleh potong tinggal 3. 15 dengan 15 habis. Tinggal 1 je. Jadi kumpulkan apa yang masih ada. Kita dapat X per 5 tambah Y per 3 sama dengan 1. Kan. Ni dah dapat ni. Ini mewakili apa tadi? Mewakili nilai A kan. Dan A tu juga adalah H kan. Ni lintasan pada paksi X kan. Ni A atau H. Tu dapat dah. Maknanya H sama dengan 5. H sama dengan 5. Okey. K pula sama dengan. Okey, tengok bawah Y ni lah. K ni ialah B atau K. Jadi K ialah 3. Betul itulah dia ideanya. Kalau nak cari nilai H dan K ni, persamaan tu mesti kita ubah kepada bentuk yang ini yang kita dah belajar. Nak ubah pada bentuk ni, tengok nombor last kali ni kena bagi jadi 1. X duduk depan, Y duduk tengah. Nombor saja duduk belah kanan persamaan. Ingat susunan ni. Tentukan. Okey, A dan B kita dah boleh jawab. C, tentukan nilai Q pula. Nilai Q dalam ni nampak. Nilai Q ialah nilai Y dalam titik koordinat ni. Titik koordinat P ni. Nampak? Ni maksudnya titik koordinat ni tak lengkap. Kita hanya dibagi nilai X saja, iaitu 2. Tapi kita tak diberi nilai Y. Nilai Y tu digantikan dengan boleh ubah Q. Y dengan Q samalah dalam cerita ni. Okey. Maksudnya nak suruh cari nilai Y dekat sini nilai Y. Ni P sama dengan 2 ni. 2 ni X, maksudnya kalau kita dot dekat bawah ni, ini 2 ni merujuk pada X kan. X. Maknanya nilai bacaan skala kat bawah ni ialah 2. Okey.
Manakala Q ni nilai bacaan dekat paksi Y ni, sini, kat sini. Okey. Berapa tak tahu, kita tak tahu. Berapa bacaan sini? Tak tahu lah kan? Soalan tanya Q ni, berapa nilai Q ni? Berapa nilai skala sini? Ada cara tak nak cari nilai kat sini? Siapa ada cara? Ada cara kah nak cari nilai Q ni yang mewakili nilai Y? Okey, cara dia mudah saja. Tadi ingat tak tadi kita guna titik ni, kita masukkan dalam nama garis lurus kan? Lepas tu kita dapat kiri sama dengan kanan kan? Betul tak? Jadi kita buat yang sama lah ni. Kita buat yang sama. Kita ambil nilai koordinat ni, kita masukkan dalam persamaan ini. Kan? Last kali kita cari nilai Q. Berapa nilai Q dalam persamaan ni? Itu ideanya. Jadi okay, kita ada nilai nama garis tu. Nama garis tu ialah 3x tambah 5y sama dengan 15. Okey. Dan kita ada titik apa? Titik P. Yang mana kita dah pun sahkan bahawa titik tu memang duduk di atas garis apa? Garis ini Garis ini yang bernama ini. Okey. Jadi kita tulis nama titik tu P 2 dan Q. Tulis Q. Kita tak tahu lagi Q nilai berapa. Kita nak cari nilai Q ni berapa. Kemudian nak buat apa? Macam biasalah kita isi nilai X dan Y ni ke dalam persamaan ni. Okey. Pura-pura lah macam biasa, macam kita nak tentukan titik tu betul tak duduk atas garis ni Jadi kita pun isi 3x. 3x, x yang kita tahu ialah 2 tutup kurungan tambah 5y. 5y. Y dalam cerita ni ialah Q. Jadi isi, tak apalah, isi Q lah. Isi Q, dah tak ada nombor, isi Q dengan 15. Okey. Ya, kamu tahu hari sekali kalau kita selesaikan ni, kalau kita tahu nilai Q ni, hari sekali kita selesaikan ni, kita akan dapat 15 lah kan? Sebab sama dengan 15 ni. Okey. Tapi kali ni kita tak dapat selesai ni. Sebaliknya kita nak cari nilai Q ni. Nilai Q ni berapa? Semua nombor ni hak lain kita dah tahu 3, 2, 5, 15. Takkan tak boleh cari satu yang tak tahu ni. Macam mana nak cari Q ni? Macam biasa balik lah kan? Macam biasa balik iaitu lakukan pemindahan algebra lah, yang kamu belajar masa tingkatan 1 dulu Okey, kita buat sama-sama. Dan sekali tinggal Q belah kiri persamaan, yang lain bawa P belah kanan Okey, 3 darab 2 berapa? 3 darab 2 6. 5 darab Q tak boleh selesai, tak apa, 5Q sajalah. 5Q kan sama dengan 15. Okey, sampai sini idea sekarang kita nak bawa P semua nombor P belah kanan. Tinggal pemboleh ubah yang kita nak cari. Sama kan macam tingkatan 1 dulu Kita macam biasalah kita buat persamaan pemindahan algebra. Di 6 ni hantar P sebelah sana jadi apa? Jadi 15 tolak 6, betul tak? Okey. 5 ni kita nak Q saja 5 ni pun kita tak mau ni. Nak buat apa 5 ni? Sama, kita hantar ke sebelah kanan. Jadinya 15 tolak 6 per 5.
Betul? Okey. Sampai sini, ini tekan kalkulator je lah. Berapa? 15 tolak 6 berapa? 15 tolak 6, 9 eh. Bagi 5. Jadi, inilah dia nilai Q. Inilah dia nilai Q. 9 per 5. 9 per 5. Titik koordinat 9 per 5. Atau mungkin kamu tekan kalkulator dapatkan nombor perpuluhan lah. Berapa? 9 bagi 5 berapa? Apa nombor perpuluhan yang terhasil? Tekan kalkulator sajalah. Okey, atau nak biarkan dalam bentuk pecahan tak apa. Jadi kalau tengok nilai Q ialah rupa-rupanya adalah ni 9 per 5. 9 per 5. Okey, boleh Jadi maknanya dekat titik ni, titik koordinat bagi P ialah 2,9 per 5. Boleh Senang kan? Di kecerunan garis lurus ini. Alamak, macam mana nak cari kecerunan ni? Kecerunan garis lurus ini. Macam mana nak cari kecerunan ni? Dulu kamu ambil Y bahagi X kan? Kamu ambil panjang apa? Y ni bahagi panjang X kan? Tidak. Ada dua cara ni. Pertama, dapatkan nilai K ni, bahagikan dengan nilai H kan? Sebab ni dah bentuk segitiga untuk cari kecerunan ni. Jadi dapat panjang bahagi lebar. Nilai K berapa tadi? Nilai K 3. 3 bahagi nilai H ni, lebar H ni ialah 5. Maknanya 3 bahagi 5, 3 Y bahagi X tau. Jangan X bahagi Y pula. Jangan terbalik Y yang bahagi X. Jadi K yang bahagi H bukan H bahagi K 3 bahagi 5. Tapi ingat pasal graf ni kan dia condong belah kiri. Ingat lagi? Dia condong belah kiri. Jadi kena letak negatif Negatif ni Nampak? Dia letak negatif. Okey. Okey. Nak cari kecerunan sama dengan pintasan Y bahagi pintasan X. Dia letak siap-siap negatif Jangan lupa sebab dia condong belah kiri Okey, boleh Atau cara kedua boleh Cara kedua nak cari kecerunan ni. Ingat lagi? Kalau kita dapat ubah ayat ni, apa nama garis lurus ni kepada bentuk satu lagi tu, bentuk yang asal dulu ni, Y sama dengan MX tambah C kan? Y sama dengan MX tambah C. Kalau kita dapatkan bentuk ni diubah kepada bentuk ni, kita terus boleh baca nilai M ni kan, yang mana M ni mewakili kecerunan garis itu kan, tidak? Jadi nak buat cara ni pun boleh. Tak apa, cikgu tunjuk. Kita ada 3X tambah 5Y sama dengan 15. Okey Macam mana nak ubah bentuk ni kepada bentuk ini? Y duduk depan X duduk tengah, nombor duduk belakang. Y ni mesti diri dia sahaja Y. Okey, kita ada Y sini. Kita ada X sini. X ni nak kena bawa P ke belakang, ke kanan. Jadilah 5Y sama dengan negatif 3X. X kena duduk dekat tengah negatif 3X tambah 15. Okey Bila habis lagi Y ni kena sama dengan Y saja tau. Sebab ni Y saja. Okey, jadi Y ni tak nak 5 ni. Macam mana nak hapuskan 5? Semua bahagi dengan
5 kan. Semua bagi dengan 5. Jadi dapatnya 5y bahagi 5 sama dengan negatif 3 per 5 bahagi x. Negatif 3x per 5 tambah 15 pun bahagi dengan 5. Macam tu lah. Jadi boleh potong. Ini pun boleh potong, tinggal 3. Okey, tulis apa yang masih tinggal. Y sama dengan negatif 3 per 5x tambah 3. Nah, sekarang bentuk ni takkah menyerupai bentuk ini? Kan? Jadi apa nilai M dia? Apa nilai M? Ialah ini. Nampak? Negatif 3 per 5. Sama macam tadi lah kan? Sama macam kaedah ni tadi. Negatif 3 per 5. Pun boleh juga untuk cari keturunan. Ada dua cara. Jadi ikut kamu nak macam mana. Macam ni senang lagi kan? Betul tak? Kita boleh ambil K ni terus bagi H. Kemudian tengoklah, kalau dia condong kiri, letak negatif lah. Kalau dia condong kanan, duduk macam tu contoh. Duduk macam tu ke, macam tu ke, macam tu ke, tak kisah. Tapi dia condong kanan, letak positif dekat keturunan tu. Boleh Setakat ni ada soalan? Ada soalan? Ada Senang kan matematik? Pukul berapa dah? Kita habis pukul berapa? 1.10 lah. Okey. Maknanya lagi 8 minit lah. Nak buat apa 8 minit ni? Kita tinggal berapa saja lagi ni. Okay, dah tak jauh dah. Tu habis Okay, dah tak jauh dah. Kau nak buat ni kamu nak buat uji minda ni 91C ni. Boleh terus buat Okay, tinggal masa ni untuk buat semua soalan ni. Buat ni Okay. Tak mana tak boleh tanda, tanya cikgu Okay, kelas sampai sini saja boleh ni teruskan sendirilah. Guna sebab idea masih tu tengah panas lagi, konsep masih tengah panas ni. Jangan biar dia jadi sejuk. Terus buat latihan ni supaya kekal panas Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum.